Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya pada malam ni kita dapat bersama lagi meneruskan program Generasi Al-Quran untuk diri siri yang ke-68 malam ni, insya-Allah. Yang ke-68. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur kepada Allah SWT masih lagi dalam keadaan sihat dan dipenuhi dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, sehingga kita dapat lagi bergerak dan mengatur kehidupan kita supaya betul-betul berada dalam doa-doa untuk menjadi seorang mukmin yang baik, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita teruskan lagi program kita pada malam ini seperti mana yang saya umumkan semalam, iaitu pada siri yang ke-68 ni, guru kita untuk malam ni ataupun khalifah kita malam ni adalah Ustaz Haji Muhammad Aziz bin Abdullah yang telah pun ada dalam Google Meet ni bersama. Jadi insya-Allah rasanya dengan izin Allah kita akan dapat meneruskan program malam ni dengan sebaik yang mungkin, insya-Allah. Jadi bagi memulakan program kita seperti biasa, kita mulakan dengan sama-sama membaca umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan, seperti mana biasa, program generasi Al-Quran kita teruskan ikut kaedah yang biasa kita lakukan setiap malam sejak daripada 13 Ogos yang lepas, iaitu kita akan mulakan dengan sesi membaca Al-Quran, 2 muka surat bersama dengan guru yang kita jemput bersama, iaitu Ustaz Haji Muhammad Aziz bin Abdullah. Kita akan baca ikut apa kaedah yang Ustaz nak gunakan, insyaAllah. Kemudian selesai saja membaca surah ayat suci Al-Quran, kita akan teruskan dengan kuliah slot, iaitu tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Jadi minta Ustaz selesai saja membaca Al-Quran nanti, terus saja sambung dengan slot yang kedua, iaitu slot tazkirah, insyaAllah. Dan seterusnya kita akan pergi ke slot yang ketiga, di mana saya akan buka kepada interaksi untuk tuan-tuan dan puan-puan bersembang dalam grup ini, untuk bersembang khususnya untuk bertanya soalan ataupun berkongsi idea atau memberi pendapat dan sebagainya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ni program kita bagi melancarkan program, memastikan program kita ni berjalan dengan baik, saya mohon sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan setiap malam supaya memasang kamera video tuan-tuan dan puan-puan supaya terkelihatan di dalam skrin, supaya Ustaz, guru kita dapat melihat muridnya, supaya kita rasa ditemani dalam program ni. Maksudnya tuan-tuan ada bersama di dalam program ni untuk kita memberi fokus terhadap apa yang disampaikan. Seterusnya minta tuan-tuan semasa sesi Ustaz nanti, minta tuan-tuan untuk senyapkan ataupun mute-kan tuan-tuan punya mikrofon, off-kan mikrofon tuan-tuan supaya suara Ustaz jelas kelihatan. Kalau tuan-tuan pasang mikrofon, kita tengok ada orang yang masih terpasang, dia tak pasang tu dia sini. Dia tak pasang, kata mikrofon dia tiba-tiba dia ter-on kan. Jadi bila terpasang bunyi bising memang mengganggu. Jadi tengok tuan-tuan punya mikrofon. Kalau dengar bunyi lain macam ada bunyi gangguan-gangguan tu, mungkin mikrofon kita terpasang dan sebagainya, tuan-tuan off-kan supaya suara Ustaz saja jelas kelihatan. Kecuali suatu sesi interaksi nanti, tuan-tuan kalau nak bercakap, tuan-tuan sila on-kan tuan-tuan punya mikrofon. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni insya-Allah kita akan teruskan lagi membaca surah Al-An'am. Lagi surah Al-An'am itu muka surat 137 dan 138. Muka surat 137 dan 138. Kita akan baca ayat 74 sampai 90 pada malam ni. Ayat 74 sampai 90. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi pada malam ni, Ustaz Haji Mak Aziz, dulu dah biasa dah Ustaz Mak Aziz dan siri yang ke-4 saya tak catat. Menggantikan tetamu yang kita jemput. Pada malam ni pun sebenarnya Ustaz Haji Mak Aziz menggantikan lagi seorang lagi. Sepatutnya Al-Fadil Cikgu Muhammad Nur Suhaili yang akan bersama kita, tetapi dia ada keujuran. Ustaz Muhammad Aziz, kursi surah kami sekali lagi tampil untuk menggantikan. Jadi pada baca surah Al-An'am ayat 74 sampai 90, muka surat 137 dan 138. Tuan-tuan boleh buka mashaf Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan ataupun tengok di skrin. Tuan-tuan, saya akan presentkan ayat-ayat berkenaan. Jadi bagi tanpa melengahkan masa lagi, hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Aziz bin Abdullah untuk meneruskan program ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زدني علما. Terima kasih Tuan Haji Ibrahim, yang saya hormati rakan-rakan ahli yang terlibat dalam program Generasi Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan, sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita memanjat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini sekali lagi atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita untuk kita meneruskan kita membaca Al-Quran sama-sama, dan mudah-mudahan keberkatan itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya beri kepada kita yang membaca, tetapi juga seisi keluarga kita. Kerana Nabi SAW selalu menyuruh kita nawwiru buyutakum bisautil Quran. Kata Nabi SAW, nawwiru buyutakum bisautil Quran ataupun biqiraatil Quran. Maksudnya terangilah rumah-rumah kamu dengan membaca pembacaan Al-Quran. Mana kalau kita baca, lagi banyak kita baca, lagi terang ataupun lagi bercahaya rumah kita. InsyaAllah kita bersama dengan keluarga dan sama-sama ada di sini untuk sama-sama kita membaca surah daripada suratul An'am ayat 74, ayat 74 sehingga ayat 90. InsyaAllah. Saya seperti mana yang saya sebut yang dulu, dia dua kaedah tu kita boleh guna. Yang pertama, tuan-tuan nak ikut baca saya baca pun boleh, kerana tuan-tuan duduk di rumah dan berhadapan dengan Al-Quran. Ataupun tuan-tuan nak dengar saya baca dan ambil tadabbur, itu pun boleh. Saya sebenarnya berminat dengan tuan-tuan dengar tadabbur dan tengok hukum-hukum tajwid yang ada di sana, dan mudah-mudahan kita mendapat beberapa pengajaran daripada sama-sama kita mendengar tilawah Al-Quran. Tuan-tuan nak baca pun tidak ada masalah. Kita insya-Allah kita akan membaca secara tartil. Warattilil Qur'ana tartila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فهو مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah,
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat menghabiskan 2 muka surat. Sama-sama kita membaca surah Al-An'am ayat 74 sampai ayat 90. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam halaqah ini. Cikgu Rahim pun dah kata kali yang kedua dah saya hadir, tapi kedua-duanya adalah sebagai pengganti, mengganti sahabat-sahabat kita yang tak dapat bersama-sama kerana ada halangan-halangan tertentu. Bagaimanapun, insyaAllah kita akan teruskan. Kali ini agak awal sikit lah, bagi tahu 2 hari. Hari itu bagi tahu 2 jam. Bagi tahu 2 jam tak ada nak sebut apa-apa lah. Tak ada kita nak baca apa. Alhamdulillah, pada malam ni saya telah perhati kepada ayat ini yang kita baca sangat cantik. Tuan-tuan sahabat rahmati Allah sekalian, sayang sekali kalau kita tidak mentadabbur. Saya duk cari juga tajuk apa nak cakap, tapi saya tengok kalau boleh tuan-tuan kekal bersama dengan Al-Quran yang tuan-tuan duk ada, pegang, kerana ayat yang kita baca ini dia punya kisah dia sangat menarik. Penceritaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran ini dia bukan takat kita kata boleh kita baca, bukan dekat kita boleh dengar cerita dia, tetapi banyak dia punya pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah ini. Tuan-tuan sahabat rahmati Allah sekalian, sebelum saya masuk kepada perbincangan berkenaan dengan surah ini, suka saya nak menyebut sedikit tuan-tuan sahabat rahmati Allah sekalian tentang kebaikan kita membaca Al-Quran dengan bertajwid ini. Sekali lagi lah, walaupun dulu dah saya sebut, saya nak minta sekali lagi sahabat-sahabat yang rahmati Allah agar memberi penumpuan kepada kita mentahsin Al-Quran. Malam ni saya nak sebut 2 saja. Ketika kita membaca Al-Quran, ada 2 jenis kesalahan yang kita kena perhati. Yang pertama dikatakan lahnul jali, dan yang kedua disebut sebagai lahnul khafi. Lahnul jali, yang kedua lahnul khafi. Itu saya sebut dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu dia kata lahnul jali itu ialah kesalahan yang nyata, kesalahan yang berat, yang besar lah, kesalahan yang kita kena jaga sangat-sangat. Yang kedua lahnul khafi. Lahnul khafi ini kesalahan yang menyebabkan kita tidak membaca Al-Quran menjadi tahsin, tak cantik, tak dapat seperti yang disebut oleh Nabi SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan dari kalangan kami orang yang tidak mencantik, mengindahkan membaca Al-Quran. Nabi tak suka kita baca dengan tak elok. Apa dia lahnul jali? Lahnul jali ialah kesalahan kita tak jaga sebutan huruf, tak jaga huruf. Makna kita baca huruf selalu tukar dia punya huruf. Seperti yang Ustaz Ishaq sebut dulu, huruf ha, kita sebut huruf ha dan sebagainya, itu dinama lahnul jali tuan-tuan. Bukan mudah, bukan kecil kesalahan dia, ialah kesalahan yang besar. Iaitu kita menukar huruf. Itu tolong perhatikan. Saya sebut beberapa kali lah huruf hijaiyah Al-Quran tu, kalau boleh kita kena sentiasa memperdengarkan kepada siapa-siapa yang kita rasa boleh kita bagi dengar. Kerana huruf itu memainkan peranan yang sangat penting. Kerana Allah turun Al-Quran tu lengkap dah, jangan tak perlu ditukar-tukar dah dengan huruf-huruf yang lain. Itu yang pertama, lahnul jali. Tukar huruf, kita buang huruf, tak sebut. Terutama yang saya kata, kalau kita tak belajar, kebanyakan kita tinggal huruf. Contoh kalau kita baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr, surah surah Al-Qadar. Apa contoh dia? Saya baca sini sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Huruf apa yang kita tinggal?
Ra kita tak bawa. Tapi kita dengar tu imam dia baca, kadang-kadang yang kita tak hati elok, kita akan tinggal benda tu. Anzalnahu fi lailatul qadr. Yang ada huruf dal, ra tidak ada. Macam mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Syahr, ra tu kena ada di belakang. Kita dah baca surah dan sambung sampai habis lah. Yang lain juga surah kita baca Iza ja. Iza Nasrullahi wal Fath. Fath. Iza ja Nasrullahi wal Fath. Huruf apa kita tinggal? Huruf ha kita tinggal. Tentang kita, kalau kita tak belajar, kita tak terasa, tapi kalau kita belajar, itu makna kita meninggalkan huruf. Allah bagi kata Al-Fathu maksudnya pembukaan. Kalau Al-Fath, itu makna, tak tahu Allah Alam lah, makna apa? Tidak silap orang kata Al-Fath ya. Itu di antara lahnul jali, kesalahan yang tolong dah kerana memang kita nak jadi generasi Al-Quran, jangan malu, belajarlah sangat mana yang kita ada kemampuan untuk belajar. Yang kedua, lahnul khafi. Lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi, kesalahan kecil yang menyebabkan kita kata kita baca Quran tu tak cantik. Iaitulah kesalahan hukum nun, hukum mad, kesalahan hukum apa ni sebutan yang kita kata tak berapa sempurna dan sebagainya, itu dikatakan lahnul khafi. Lahnul khafi ini kalau menjadi imam sah lagi kita baca, kita jadi imam. Tapi kalau seboleh-boleh carilah orang yang tidak ada kesalahan-kesalahan itu untuk menjadi imam. Kerana syarat menjadi imam, kalau dikumpulkan semua orang-orang yang alim, maka dia akan dilihat dulu kepada siapa yang membaca Al-Quran dengan baik. Kerana dia adalah syiar. Syiar maksudnya itu orang nak dengar, orang nak dengar keindahan Al-Quran. Baik, alhamdulillah itu sedikit tentang tajwid, dan kita masuk kepada pasal yang kedua yang saya sebut tadi. Kita akan tengok tentang tadabbur Al-Quran. Tadabbur ini saya bahagi kepada ada 7 pecahan dalam ayat yang kita beri, ada sampai ayat 90 itu ada 7 pecahan yang kita boleh tengok. Pecahan ayat di sana kesemuanya memberi makna kepada kita kalau kita perhati elok. Ayat 73, sebab tu saya kata kena terus bersama dengan Al-Quran. Ayat 73. Ayat 73 itu Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa Nabi Ibrahim ni nasihat ayah dia. Nabi Ibrahim tengok ayah dia buat tak betul, dia nasihat ayah dia. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa idh qala Ibrahimu li abi azara atattakhidhu asnaman aliha. Nabi Ibrahim tengok ayah dia hari-hari duk buat patung berhala, duk sembah patung berhala. Dia kata, wahai ayah, kalau kita tengok dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim sebut ayah dia tak marah, bukan cengih, bukan, dia sebut dengan nada yang sangat lembut. Dia kata, wahai ayah, apakah kamu menyembah berhala? Asnaman, adakah kamu ambil berhala jadi Tuhan? Mana boleh kita nak dakwah kepada ayah kita yang tak apa, maksudnya ada yang tak apa betul dalam amalan dia, boleh. Sebagai anak kita boleh nasihat. Cuma nasihat itu disebut oleh ulama haruslah dengan nada sebagai seorang anak. Jangan nada kita lebih tinggi daripada nada ayah kita. Kerana kita dakwah ni hukumnya apa? Sunat. Ataupun harus kita berdakwah dan dapat pahala daripada dakwah yang kita buat.
Tapi kalau kita jerkah ayah kita, maka hukum itu sudah pun berbalik kepada kita derhaka. Tetapi dari segi hukumnya, boleh tak kita berdakwah kepada ayah, mak, nenek dan sebagainya? Boleh. Kerana berdasarkan ayat yang kita baca ini, Nabi Ibrahim tengok ayah dia tak betul dan dia cuba tegur ayah dia. Dia kata, aku lihat kamu wahai ayah menjadikan berhala sebagai senam penyembahan, dan berkata-kata tu kaum-kaum pun sama juga menyembah patung berhala. Itu ayat nombor apa? Ayat 73. Itu satu yang kita boleh ambil tadabbur pada ayat itu, menyatakan bahawa tugas dakwah ini bukan tugas pendakwah saja tetapi semua. Sebab itu Nabi SAW menyebut, balighu anni walau ayah. Wahai kaum umatku, kamu ajaklah siapa-siapa pun, kalau kamu tak tahu walaupun satu ayat yang kamu tahu, kamu dapat daripada aku, maka sampaikanlah kepada orang lain. Dan pasti Allah memberikan ganjaran kepada apa yang telah kita sebutkan itu. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua, kita tengok ayat 74 sampai ayat 78. Ada 5 ayat. Ada 4 ayat di situ. 74 sampai 78. Ayat itu menceritakan bagaimana kisah Nabi Ibrahim AS nak berusaha cari Tuhan. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim bukan terus diberi hidayah, terus dapat kenal Tuhan. Begitu juga kita tengok para Nabi yang dulu. Dia bukan mudah untuk mereka mendapat hidayah juga. Kerana Nabi Ibrahim lahir dalam keluarga penyembah patung berhala, tuan-tuan. Keluarga dia, masyarakat dia adalah penyembah patung berhala. Mana dia masa itu beriman tak? Tak beriman. Tapi dia berusaha nak cari betulkah? Takkan kita yang Allah beri akal kepada kita, tiba-tiba sembah patung, satu batu yang kita reka sendiri, yang kita cipta sendiri, kemudian kita sembah dia. Maka Nabi Ibrahim digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala cari Tuhan dia. Apa dia? Ayat 74 sampai 78. Kalau kita tengok baca sini, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Sampai habis, sampai ayat 78 tu kata apa makna dia? Kalau kita tengok ringkasnya, Nabi Ibrahim alaihissalam cuba berhati kepada alam ini. Tengok macam mana, macam mana dia nak kenal, nak cari Tuhan. Dia tengok parti alam yang ada ini. Tiba-tiba waktu malam, dia nampak bintang. Bintang yang cantik di langit sana, indah. Maka dia kata, kalau macam ni dah, dia dah tinggi duduk, sudah pastilah dia dengan kilauan dan sebagainya, maka tentu dia ni adalah yang ada kuasa, maka dia kata ni mungkin Tuhanku. Tetapi apabila bintang-bintang itu hilang, maka dia kata qala la uhibbul afilin, aku tak suka kepada Tuhan kalau Tuhan yang hilang. Macam siang, macam malam nampak, siang tak nampak. Itu Tuhan apa yang dia tak dapat bergantung. Kemudian apabila malam lain pula dia nampak bulan yang terang benderang, maka dia kata inilah Tuhan aku sebenarnya. Kenapa dia lebih besar daripada bintang tadi. Pun juga apabila bulan masuk waktu pagi, bulan pun hilang, maka dia kata aku juga sudah tentulah kalau Tuhan pun lari daripada aku, siapa yang akan memberi petunjuk kepada aku. Dan yang terakhir, dia melihat pada siang hari naik matahari yang besar. Maka dia kata inilah Tuhan aku, kerana dia besar, dia seronok berjalan sehari-hari, berjalan rata, kerana ini dia dah berjumpa dengan Tuhan, iaitu matahari. Tetapi apabila matahari pun hilang, maka dia kata aku tidak akan berkompromi dengan satu benda yang tidak boleh memberi pertolongan kepada aku. Tidak berkompromi kepada macam-macam tadi, bulan, matahari dan sebagainya. Maka masa itulah Allah menghidayahkan kepada dia, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard
hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dan ayat ini kita abadikan dalam doa iftitah kita. Jadi kalau tuan-tuan kata doa iftitah tu siapa? Itulah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ucapan inni, lepas tu tolong ingat makna dia. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Baik, itu yang apa makna dia? Tadi kita tengok makna dia, no? Inni inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ayat berapa tadi? Ayat 79. Apa kata Nabi Ibrahim? Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit. Aku menghadapkan mukaku, wajahku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Jadi kesimpulan yang Nabi Ibrahim ambil, hasil hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, aku menghadap siapa? Menghadap Tuhan yang buat semua ni. Tuhan yang mencipta matahari, Tuhan yang mencipta bulan, Tuhan yang mencipta segala-galanya. Itu yang kita ambil, tuan-tuan. Kalau boleh, masa kita nak semayang tu, masa kita lepas takbiratul ihram kita baca tu, kita tengok, kita bayangkan benda ni. Maksudnya kita bukan menghadap siapa, bukan menghadap tiang, bukan menghadap siapa-siapa, tapi menghadap kepada Tuhan yang mencipta segala-galanya yang ada di hadapan kita. Yang menciptakan langit dan bumi, cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Islam. Itu doa ketika kita membaca doa iftitah itu yang ketiga. Kemudian yang seterusnya ayat yang ke 80 dan 81. Bagaimana Nabi Ibrahim menghadap kaumnya. Ayat tu ketika mana Nabi Ibrahim sudah pun mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mendatangi kaum dia. Cerita yang paling popular yang kita dengar ini adalah Nabi Ibrahim sanggup berdakwah kepada ketua kaum dia, ketua negara dia, raja terus, Raja Namrus, dan dia menyebutkan tentang hidayah yang baru dia dapat. Dia berhujah dengan mereka dan mereka tidak akan mampu melawan hujahnya kerana dia sudah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cerita tu kalau kita tengok sampai akhirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya tidak diterima iman dia, ada dakwah dia, tetapi malah dia dibakar di hadapan orang ramai. Satu pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ini, bahawa para nabi, kalau kita tengok sama ada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa alaihissalam, secara ramai itu macam mana Allah buat? Allah kumpulkan ramai orang, kemudian Allah bagi satu mukjizat yang sangat besar. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di mana dia berhadapan dengan Fir'aun laknatullah, dia buat Nabi Musa dia menghadap Fir'aun. Fir'aun kata tak apa, kalau kamu nampak macam ahli sihir, maka kita akan kumpul seluruh ahli sihir dengan yang ada di dalam negeri Mesir ini, dan kita akan bawa orang ramai melihat, menyaksikan kalau kamu betul-betul hebat, kamu boleh mengalahkan ahli sihir. Maka ketika mana perhimpunan yang besar itu, Nabi Ibrahim berjaya mengalahkan, Nabi Musa berjaya mengalahkan segala tukang sihir Fir'aun yang ada ketika itu dengan satu mukjizat yang sangat besar, mengeluarkan ular yang jauh lebih besar yang mengkagumkan, dan mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun. Yang menelan semua ular-ular tukang sihir itu. Apa pengajaran yang ambil situ? Itu dakwah. Bila semua masyarakat, rupanya Fir'aun yang pun tak ada apa. Dia tidak ada kekuatan apa-apa kerana dia berjaya dikalahkan oleh seorang pemuda yang namanya Musa, Nabi Musa alaihissalam. Itu dia mana dakwah Nabi Musa cepat. Mana seluruh
masyarakat sudah mengetahui dia. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Pasal apa Allah bagi kesempatan sampai kepada kaum Namrus, kumpul kayu-kayu api banyak, apa diikat dia di tiang dan dinyalakan api, dan seluruh orang ramai keliling di situ nak tengok apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu bentuk dakwah yang Allah bagi secara mudah, mana seluruh orang boleh tengok dengan satu mukjizat yang besar, iaitu apabila api itu padam, Nabi Ibrahim keluar berjalan dengan keadaan yang tidak ada cacat celanya sikit pun. Jadi mudah tak dakwah itu sampai? Mudah. Itu kaedah Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dakwahnya kepada seluruh manusia melalui nabi-nabi dia yang dia utuskan kepada yang diutuskan kepada kaum dia. Itu ayat yang keberapa? Ayat 81 dan 82. 80-81. Kemudian ayat 82 dan 83. Ini Allah pesan kepada orang yang beriman, kepada kita lah, orang yang dah dapat iman. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman dengan kezaliman. Orang yang beriman, dia tak buat benda-benda yang zalim. Zalim ini apa? Dosa besar. Dosa besar itu adalah zalim. Orang dari dosa besar, dia apa, macam mana kita nak tahu kita buat zalim, kita buat dosa besar. Tak semayang pun dosa besar. Zalim. Zalim juga. Pasal apa? Kita menzalimi diri kita sendiri. Maka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Manakala kita boleh pegang hidayah yang Allah bagi kat kita, kita jalan, kita jaga dengan sempurna segala syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dah termasuk orang-orang yang akan mendapat keamanan di dunia dan akhirat, dan kita juga termasuk orang yang mendapat hidayah. Begitulah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala hujah-hujah yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang telah meningkat darjatnya, dan sesungguhnya Allah itu Maha Hakim, Maha Hakim dan juga Alim, yang boleh menjadi Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Itu ayat berapa? Ayat 82 dan 83. Seterusnya ayat 84 dan 87. 84 sampai 87. Ayat 84 sampai 87 ini adalah berkenaan dengan apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut ada 17 nabi yang ada dalam surah ni. Tuan-tuan, surah yang paling banyak menyebut nabi ni ayat surah ini. Kerana disebut ada berapa? Ada 17. 18 dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa 17 itu? Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Yaqub. Wa kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa dan Nabi Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Kemudian seterusnya Nabi Ismail, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Yunus dan Nabi Lut. Mana kesemua yang ada sini ada 17 sebutan, dan masuk Nabi Ibrahim menjadi 18. Kebanyakan yang di bawah ini adalah anak cucu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka itu adalah anak cucu daripada Nabi Ibrahim. Sebab tu dia kata tu wa min dzurriyyatihi. Daripada zuriat dia, keturunan dia Daud. Tapi yang tadi wa Nuhan hadaina, Nuh tu dia bukan anak Nabi Ibrahim. Dia daripada Nabi Ibrahim. Tapi yang lain itu Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub sampai kepada bawah itu semua adalah anak cucu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripada salasilah dia sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tu disebut bahawa Nabi Ibrahim ini ialah
Abul Anbiya, bapa bagi segala nabi. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cucu dia juga tapi daripada apa dia Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail seorang saja yang anak dia yang dah jadi nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Daud, Nabi Yaqub alaihi salam ramai. Ramai yang lain adalah daripada sebelah Nabi Yaqub alaihi salam. Itu ayat yang ke-84 87, maksudnya kita sebut situ bila sebut Nabi Ibrahim, sebab tu Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Nabi Ibrahim, ayah dia ni, tok wan dia ni, dengan sentiasa mengabadikan nama Ibrahim itu. Termasuk kita baca tahiyat pun kita sebut ada tahiyat Ibrahimiyah, tidak? Salawat Ibrahimiyah. Apa dia salat Ibrahimiyah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimiyah nama dia. Salawat Ibrahim, salawat yang disandarkan juga kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Pasal apa? Pasal dia teringat sangat itulah tok wan dia yang paling tok nyang lah, tok apa lah, jauh lah di ujung sana, dan dia di antara yang banyak berkorban, banyak berdoa, banyak merayu kepada Allah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, rayuan Nabi Ibrahim AS ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak, tentang bagaimana dia nak supaya anak cucu dia jadi orang yang baik. Dan yang terakhir, ayat 89 dan 90. Ini juga walaupun dia kita penutup ni, dia tak cerita apa tu, tapi saya nak sebut sini bahawa ayat ini sangat penting. Ayat ini sangat penting pasal apa? Allah kata kehidupan kita ini hanya ditentukan oleh hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak dapat hidayah, tuan-tuan, buatlah macam mana, kita tidak akan dapat kekuatan. Sebab itu Allah minta kita doa hari-hari. Jadi aku bilang satu hari paling kurang 17 kali wajib kita minta hidayah kepada Allah. Macam mana nak minta hidayah kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Hari-hari 17 kali minimum kita baca. Kalau kita tak baca 17 kali, hukumnya kita berdosa. Pasal apa? Kita tak sembahyang. Kerana 17 rakaat, setiap rakaat itu wajib kita baca Fatihah, maka wajib kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah ni sangat penting. Bukan hidayah ni bukan kerana orang tu pandai, kerana orang tu apa ni ilmu banyak dan sebagainya, tapi hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah kata ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdina tu hidayah. Hidayah, minta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah tu sangat penting. Betul tuan-tuan, sahabat rahmati Allah sekalian, peranan hidayah ni kepada kita sangat penting, yang kita kena minta hari-hari. Kita minta kepada Allah, dan kalau boleh tang tu bayangkan. Dulu Tuan Guru ni Aziz bila dia sebut, dia kata ihdinas siratal mustaqim, kita kata tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tapi dia tak terjemah sebagai tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tapi dia kata pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Ihdina tu dia sebut pimpinlah, kerana kita nak Allah pimpin kita. Kita tak tahu, kita tak pandai. Jadi hidayah Allah itu yang kita harap akan memberi petunjuk kepada kita. Dan kena jaga sangat-sangat, seperti mana ayat yang Allah sebut, ayat yang 88. Cuba tuan-tuan perhati tengok ayat tu. Allah kata apa? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau kamu syirik kepada Allah, Allah kata, walau asyraku, kalau kamu syirik kepada Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun, sudah tentu akan gugur habis daripada kamu apa yang kamu buat kerja.
apa yang kamu beribadah kepada Allah, semua akan hilang. Sebab itu peringatan saya, jangan lupa bahawa syirik ini ada dua bahagian. Satu juga nama syirik khafi, syirik jali, dan satu lagi syirik khafi. Dia ada syirik jali dan syirik khafi. Syirik khafi ini ialah satu syirik yang boleh menghilangkan semua pahala kita. Apa dia? Iaitulah kalau kita dalam amalan kita. Kita riak dalam amalan kita, habis pahala kita akan gugur. Tak ada pahala. Sebab tu bahaya syirik khafi ini ialah dia boleh menggugurkan, boleh mengikis semua pahala kita. Bila jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala besok, kita rasa kita dah beramal banyak. Allah tunjuk kata itulah amalan kamu, sembahyang kamu, puasa kamu. Tetapi oleh kerana kamu syirik, maka semua itu hilang. Dia akan jadi macam buatan morgana yang kita nampak jauh, nampak macam ayak, tapi bila dekat tak ada apa pun kosong. Sebab tu tuan-tuan, syirik khafi ni kena jaga. Mana kita buat amalan-amalan, jangan langsung kita kait dengan manusia. Dengan kait, dia tengok ke, ada orang hormat kat kita ke, berkaitan dengan manusia atau berkaitan saja dengan apa makhluk saja pun, kalau kita syirik, sudah pastilah dia akan menghilangkan semua pahala kita. Habis syirik jali pula macam mana pula? Syirik jali bukan dia dekat menghapuskan pahala, tapi dia menghapuskan iman kita. Kalau masuk syirik jali, kita amalan kita, dia iman kita terus gugur. Mana kita tak ada lagi, maka kita tidak termasuk kalangan orang yang ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sahabat rahmat Allah sekalian, itulah yang saya kata saya tak rugilah kalau saya tidak tadabbur ayat ini secara ringkas lah. Tadabbur tu ringkas. Saya selalu duduk tadabbur. Kalau ada perangai tadabbur saya, 2 ayat saya ambil 1 jam. Tapi oleh kerana ini tadabbur ringkas kita, dan dalam 2 muka surat ini kita bincang dalam masa lebih kurang dekat lama juga no? Dekat 20 minit lebih, dekat sejam, dekat setengah jam lebih. Jadi itulah Cikgu Rahim, minta maaf kena ambil masa sikit pada malam ini. Kerana dia bagi bersedia sehari adalah panjang. Kalau bagi 2 hari mungkin lebih sejam kot Cikgu Rahim. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Ustaz yang telah sama-sama yang telah mempendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran tadi. Yang saya rasa mungkin ada di kalangan kita yang ikut apa yang Ustaz kata. Ada 2 cara untuk kita, sama ada kita dengar dan tadabbur ayat yang dibacakan, tengok hukum-hukum tajwid dia, ataupun kita baca bersama. Saya rasa ada yang mendengar, kalau mendengar tu nampak memang bacaan yang baik dan jelas untuk kita ikuti supaya kita baca Al-Quran dengan tertib. Jadi kemudian seterusnya Ustaz mentadabbur ayat. Setiap ayat tersebut dalam masa yang singkat ni telah cover semua ayat daripada 74 sampai 90. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari tu kita pun dah berkenalan sikit dengan Ustaz, dah sembang dengan Ustaz dah, sebab ada pengisian yang Ustaz buat sebelum ni. Hari ni rasanya kita nak terus buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersembang, berinteraksi, nak tanya soalan ke dan sebagainya. Boleh soalan yang tuan-tuan nak tanya, boleh daripada hal-hal yang lain juga boleh. InsyaAllah kalau Ustaz benarkan, Ustaz boleh jawab, insyaAllah tuan-tuan boleh bertanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang saya jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi dengan Ustaz. Silakan tuan-tuan. Rizal kita dulu. Rizal, ada apa-apa? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya ada satu soalan ni. Seperti kita tahu hari ni kita sambut Maulid Rasul ke Hijrah. Cuma nak ditanya amalan apa yang afdal untuk sambut Maulid Rasul ni?
Baik, terima kasih Izal. Alhamdulillah kita masuk hari ni tahun 1443 Hijrah. Kelahiran Nabi, bukan kelahiran Nabi, bukan lahir pada dia sebenarnya itu tahun 1443 ni adalah diambil sebenar hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir lebih awal lagi daripada itulah. Mana kalau hijrah itu 12 tahun selepas Nabi berdakwah ataupun selepas Nabi diangkat menjadi rasul, dan Nabi diangkat rasul ketika berusia 40 tahun, makna 52 tahun. Maksudnya sekarang sepatutnya umur kelahiran Nabi sudah pun 1500 dah lah, kan? 1500. Kan tambah 50 tahun. 50 tahun lebih. Apakah amalan yang terbaik untuk kita buat ketika mana kita menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan saya pun tak sempat nak rujuk yang mana yang lebih afdal, tapi yang terbaik sekali tentang aku ingat kalau kita menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah kita banyak memperbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari biasa kita buat 10, 20, 50, perbanyakkan hari ini kita ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada disebut oleh ulama lagi cantik kalau kita boleh dapat membaca sirah dia, mengenali sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan tolong perhati tengok rumah kita ada tak buku sirah Nabi. Kalau tak ada tolong beli. Beli buku lain kita boleh beli, buku sirah Nabi tak boleh beli. Dan bukan beli saja, kalau boleh baca. Kerana pepatah Melayu pun kata tak kenal maka tak cinta. Maka kecintaan kita akan bertambah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh kita baca sirah Nabi, carilah sirah yang yang digambarkan dengan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bentuk kemanusiaan. Maka itu akan menambahkan rasa kita, zuk kita yang paling besar apabila kita ada nak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teringatkan dia. Sebab tu ada orang salawat kepada Nabi menangis pasal apa? Pasal kita sangat bertuah menjadi umat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah dia, kalau kita sirah dia, betapa pengorbanan dia yang begitu besar dan membawa kita bersama dengan dia kepada Islam. Dan bukan dekat tu saja tuan-tuan, kemarin saya baca di satu masjid tentang ahli syurga ataupun gambaran keindahan syurga. Keindahan syurga. Maka dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut bahawa umat Nabi Muhammad SAW ini di hari kiamat yang pertama dia akan mula-mula dibangkitkan daripada kubur. Kita umat yang terakhir, tapi kita akan mula dibangkitkan. Kerana apa? Kerana Allah menyayangi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kitalah umat yang akan pertama dihisapkan. Ketika mendapat susah payah berada dalam padang mahsyar itu, yang orang mengeluh, orang tak tahu buat apa dah, betapa penderitaan di padang mahsyar itu yang amat sangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, minta Allah ringankan siksaan itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendengar permintaan Nabi dan umat Muhammad telah dihisap lebih awal, dan mereka yang beriman maka dimasukkan ke dalam syurga. Yang kedua. Yang ketiga, siapa yang paling awal masuk syurga ialah yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diikuti oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat Muhammad yang paling banyak sekali berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebahagianlah yang kita kata. Di antara kalau kita baca lagi tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah keindahan dia dalam bahagian putih pekerti dan sebagainya, masya-Allah, tuan-tuan, kita akan rasa kecintaan yang amat sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mana bagi saya salawat itu sudah pasti. Yang kedua, kalau kita mampu, kita bacalah sirah dia. Belilah sirah-sirah yang muktabar yang kita boleh dapatkan satu ceritaan yang lengkap tentang Nabi SAW. Itu kot, Izal.
Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya buka lagi kepada tuan-tuan dan puan. Nak jemput Puan Suraya Harun pula, anak Ustaz Harun. Ustaz, Puan Suraya, ada apa-apa nak tanya Ustaz? Ni adalah orang yang istiqomah dalam program ni, terus berada dalam program ni. Ada apa-apa soalan kan nak tanya, sila Puan Suraya Harun. Tak ada apa cikgu. Siti Nur Izzah, ada apa nak tanya? Waalaikumsalam Ustaz. Ya, Cikgu Ribani, silakan. Saya nak tanya sikit Ustaz. Kalau ikut hadis Nabi SAW, dikatakan apa? Surah Al-Mulk tu akan menjadi teman kita di dalam kubur. Menjadi apa? Menjadi cahaya di dalam alam barzakh. Di masa manakah yang sesuai kita nak baca? Ataupun masa yang paling afdal membaca surah Al-Mulk ni? Atau lepas Isya ataupun sebelum tidur? Baik, terima kasih Cikgu Ribani. Kalau kita pergi masjid daerah, mereka baca lepas kita sembahyang Isya. Kan? Kalau ikut hadis berdasarkan hadis Nabi, kalau yang saya pun tak bawa hadis tu, kerana kita pun tak hafal itu lekehnya kita ni, boleh bercakap pergi hujah dia dengan hadis tu tak ada. Tapi berdasarkan apa yang saya baca, disebut bahawa di waktu malam ya. Waktu malam, manakala waktu malam tu lepas maghrib sampai kepada sebelum kita tidur lah. Itu yang afdal. Pun begitu, disebut ada seorang sahabat tanya, kalau macam mana saya masa awal tu tak baca, masa saya semayang tahajud baru saya baca surah Al-Mulk. Pakai tak? Maka disebut itu juga ada ulama menyebut dikira juga sebagai masih berada waktu malam kerana disebut baca waktu malam. Tapi yang paling afdal ialah sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur, kerana time itu dia jarak dia tak berapa jauh, maka masa tu yang lebih afdal. Tapi yang dikatakan yang sudah termasuk dalam afdal itu ialah lepas sembahyang Isya. Tapi kalau sembahyang lepas maghrib, kira juga. Dikira kita sudah membaca surah Al-Mulk. Ataupun kita rasa nak baca pempayah, nak decide kita sembahyang sunat, kita sembahyang sunat ke kita baca dalam sembahyang sunat lagi bagus. Sembahyang sunat, ba'diyah Isya tu kita ambil baca surah Al-Mulk sampai kalau hafal lah. Kalau hafal, maksudnya kita juga dikira. Ataupun bila kita dengar Ustaz Khairul selalu baca surah Al-Mulk masa sembahyang Isya. Maka kalau dia baca sampai habis, kita nak kirakan sebagai bacaan kita pun boleh. Kerana hukum mendengar sama dengan membaca. Sebab tu kalau kita rasa kalau nak baca sampai habis lah, tapi selalunya orang baca tak habis. Kalau baca habis ada 2 muka surat lebih. Tetapi apa pun, yang penting ialah kalau boleh kita menjadikan wirid lah untuk membaca surah Al-Mulk setiap malam, jangan tinggal. Satu yang sangat menarik apabila seorang ulama daripada Indonesia yang meninggal ke Cikgu Ribani, nama apa tu, Syekh apa tu, dia disebut hak tu tak lama dia mati, dia pun meninggal. Dia tidak ada yang lebih besar daripada yang boleh membantu kita dalam alam kubur ni ialah kecuali membaca surah Al-Mulk. Kerana dia pasti akan menjadi cahaya dalam kegelapan kita berada dalam alam barzakh itu. Kerana alam barzakh ni sangat gelap kecuali ada cahaya. Ada lainlah cahaya-cahaya yang lain, tapi cahaya yang sudah pasti akan mulasan nur yang akan sampai kepada kita tu ialah di antaranya ialah surah Al-Mulk. Terima kasih Cikgu Ribani. Satu lagi soalan Ustaz. Ya. Yang ada perbezaan tak kita membaca Al-Quran sebelum subuh dengan selepas subuh? Maksudnya di siang hari lah. Sebab saya pendengar tak silap saya, dia kata sebaik-baik baca Al-Quran yang akan menjadi teman kita di alam barzakh ialah dia kata membaca Al-Quran sebelum subuh dan pahalanya lebih banyak. Itu saya nak pastikan. Betul juga dia Cikgu Ribani. Itu ada hadis sahih yang menyebut bahawa kalau kita membaca Al-Quran
di waktu sebelum subuh tu, Sebelum dan selepas sebelum subuh tu adalah waktu yang paling aula, dan dia juga akan menjadi memastikan kita akan sejahtera di dalam alam barzah. Pasal apa beza antara kita baca sebelum subuh dengan selepas subuh? Ada hadis yang lain menguatkan ada hadis ini, iaitu kalau kita rujuk dalam hadis Tirmizi, dia menyebut bahawa pada 2/3 malam Allah Subhanahu Wa Taala akan turun ke langit dunia. Allah Subhanahu Wa Taala akan turun ke langit dunia. Dia akan mendengar permintaan-permintaan hamba-hamba dia dan juga amalan-amalan hamba dia. Maka selagi tidak habis 2/3 malam, lagi tak lepas waktu subuh, maka Allah paling dekat dengan kita ketika itu. Dekat nak capai dengan tangan tak tahu, Allah alam. Itu berdasarkan hadis Nabi, mana dekat itu maksudnya Allah memberi perhatian kepada hamba dia yang beribadah ketika sebelum waktu subuh. Sebab itu bacaan ketika itu Allah dengar terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melalui para malaikat. Di mana itulah yang kelebihan kita membaca sebelum subuh. Dan time tu juga tuan-tuan sahabat rahmati Allah sekalian, bukan senang lah. Kadang-kadang kita baca huruf pecah 3. Dengan tu baca masa tu dia kalau boleh baca cantik lah. Maksudnya itu antara amalan yang sangat baik. Selain daripada kadang-kadang kita tu baca qiyamul lail ni semayang je kan. Qiyamul lail ni boleh macam-macam. Tuan-tuan tak mau semayang boleh zikir, tak boleh zikir baca Quran. Janji kita bangun waktu tengah malam. Pasal apa? Pasal Allah ketika itu memberi fokus kepada hamba-hamba dia yang mendirikan, yang melaksanakan ibadah ketika itu. Okey, jadi macam mana? Okey, saya Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi yang nak berinteraksi? Kalau tidak, saya nak cuba jemput apa orang daripada Al-Ustaz ni. Nur Salbiah dan Nur Haizan. Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Nur Salbiah dan Nur Haizan. Ada soalan Cik In. Anak belakang saya tu. Tu yang suruh dia bertanya. Lain kali kena sedia soalan. Mereka ni istiqomah dalam program ni. Lain kali sediakan soalan. InsyaAllah. Hujan dengan dia. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masa kita pun lanjut dah. Jadi saya rasa cukup setakat ni untuk program kita pada malam ni. Untuk kita berinteraksi dengan Ustaz. Untuk pengetahuan semua. Untuk besok pula, tetamu kita adalah Ustaz atau guru kita adalah Ustaz Rahim bin Ismail. Iaitu ahli majlis perbandaran Taiping, Perak. Jadi Ustaz Rahim bin Ismail akan bersama kita. Jadi untuk malam ni sebagai penutup dia, oleh kerana hari ni adalah hari kita menyambut Maulidur Rasul, nak minta Ustaz mengepalai jadi khalifah untuk kita selawat ramai-ramai Ustaz. Dan itu Ustaz teruskan dengan doa. Jadi silakan Ustaz. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam ya Nabi Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم منا ومنكم تقبل Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa lagi. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Selamat. Cikgu Lila tak cakap ni. Lain kali lah, Ustaz. Ada. Ustaz Khairul cakap ni. Terima kasih Ustaz. Duduk luar negara lagi ke? Duduk rumah ni? Ha? Duduk luar negara ke? Duduk dalam rumah ni? Oi. Mahal Omar Ustaz.